Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala 'abduka wa ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis munajat umat yang telah Allah takdirkan kita untuk mulazamah, yakni untuk kita melaziminya pada setiap malam bermula daripada PKP tempoh hari 2020 ya, dah masuk 3 tahun dah. Alhamdulillah, dan kita harapkan agar Allah SWT terus berikan kita peluang dan ruang, masa dan tenaga untuk kita pertahankan majlis pengisian kita pada setiap malam ini. Walaupun kita tidak ramai mas sekalian, kita kecil, namun kita punya hajat yang besar. Kita punya satu suara yang besar. Kita mudah-mudahan Allah bagi kita berjiwa besar. Ya, ini kita nak mendoakan khusus kepada negara Malaysia. Kita mendoakan kepada semua jemaah yang ada di dalam ini, yang sedang live kan. Kita saling nak doa mendoakan. Dan sekarang ini pula kita nak khususkan doa kepada saudara kita di Palestin, di Gaza. Bagaimana mereka sekarang ini masih lagi berempas pula bertarung nyawa, yang dah syahid punya ramai, masya-Allah. Subhanallah. Jadi kita harapkan bahawasanya agar adanya di kalangan kita ini yang Allah SWT angkat munajat kita pada malam ni, dan kita nak ianya berterusan mas sekalian. Wallahi, perkara yang kita lakukan secara berterusan pasti akan ada nilainya di sisi Allah SWT. Istiqamah summa istaqim, yang mana kita mampu lakukan secara berterusan, itu menyatakan mudah-mudahan tanda keimanan. Amantu billah summa istaqim. Sebab kita yakin kepada Allah SWT, lalu kita berdoalah dengan yakin. Alhamdulillah. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, dengan berbagai walaupun cabaran untuk kita memastikan live ini berjalan dengan baik. Allah bagi kita di platform TT, alhamdulillah, di platform FB dah mula berubah daripada page yang tadi pun saya baru sempat jumpa dengan seorang jemaah di sana. Tadi saya ceramah di area Kapar. Dia kata, Ustaz, lama dah tak live kat FB. Allah, katanya. Ada lagi, masih ramai lagi yang orang kata bersepai.
Tapi itulah mana yang dah jumpa, dah cari, alhamdulillah lah. Mungkin mereka menganggap mungkin ada tak ada, tapi saya pun bagi tahulah dah live di FB personal sekarang ni. Oh ya ke? Tak tahu. Apa pun jemaah sekalian, mudah-mudahan usaha kecil kita ini diterima oleh Allah yang Maha Besar. Kita nak usaha kita kecil, kita tak ada nak buat majlis besar-besar, namun kita tetap meletakkan di sebagai majlis besar. Kerana di dalamnya kita insya-Allah kita mengamalkan satu amalan ini, iaitu dengan kita pertama kita mendoakan. Kita nak mendoakan saudara Islam ni, satu amalan yang besar, dengan berwasilahkan, dengan berperantara kan, iaitu suratul Fatihah kalamullah, yang mana amalan membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah itu sendiri mempunyai maksud yang besar, fadilat yang besar kan. Dan padanya kita juga mengisi dengan majlis zikrullah, iaitu kita seringkali kita nak supaya kita seringkali ulang kaji apa yang telah kita bincangkan dahulu sampai ke kini, ilmu yang pastikan, yang nak kita pastikan ia benar-benar meresap di hati, walaupun pelbagai ujian, cabaran, jihad untuk melawan hawa nafsu untuk rehat, nafsu malas, nafsu dengar cakap orang, kata-kata orang, nafsu yang nak selesa, nak dengar apa yang dia nak dengar saja, ataupun nak dengar dengan daripada apa yang punya standard dia saja. Tu semua nafsu jemaah sekalian. Yang ini ia memilih-milih pada perkara yang ya memang kita kena pilih, tetapi jangan memilih-milih. Tapi ada orang sampai tahap memilih-milih. Akhirnya dalam memilih-milih itu dia campak, dia buangnya permata. Ruginya, ya Allah, ruginya. Adapun jemaah sekalian, alhamdulillah, saya pun diberikan pesanan sebagaimana semalam saya ceritakan, ada jemaah kita sampaikan pesan, dia kata, Ustaz, teruskan Ustaz majlis ini, kerana padanya ada sokongan daripada wali-wali Allah, katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sebut ni bukan apa, supaya kita nak lihat martabat Al-Fatihah tu kan? Martabat Al-Fatihah tu jemaah sekalian. Sebab tu jangan bila kita tengok dia, tak apalah, mungkin kita tak nampak kesan dia sekarang, tapi pada masa yang kita perlukan, di saat ketika ianya sangat-sangat mendesak, baru kita akan nampak. Tapi kita tak naklah sampai mendesak, terdesak, dah kita terimpit. Kita dah belajar daripada waktu kita PKP dulu jemaah sekalian. Kita kena ingat kelas ini tertubuhnya, terhasilnya Allah zahirkan melalui musibah. Daripada musibah kita bermuhasabah, supaya apabila Allah hilangkan musibah susah, Allah datangkan juga musibah juga ni senang, tetapi kita tidak rebah. Itulah Puan Aizah, kenapa pergi tak boleh buka. Tak boleh buka dah. Even daripada tim MC sendiri pun usahakan, dia kata tak, saya dah usaha terbaik dah Ustaz, tak boleh, kena ban dah. Agenda dia nak ban sampai delete account tau. Tapi itulah kuasa Allah, sebab dalam dia banyak ilmu-ilmu yang penting-penting. Alhamdulillah ada tim-tim daripada sukarelawan sukarelawan gaib, dan tim-tim jemaah kita yang sukarela yang menyusun balik, ambil balik link-link tu. Antaranya boleh pergi kepada Puan Hanisah, ya, tak silap saya. Beliau ada buat YouTube, dan dia link, dia copy paste semua link yang ada beratus-ratus, dan ada tim-tim yang menyalin perbahasan-perbahasan, dan saya difahamkan ada jemaah kita tu, dia personally WhatsApp saya, beritahu Ustaz, kami ada tim yang salin balik kuliah-kuliah Ustaz, daripada 20 tinggal 10 Ustaz. Yalah, benda ni bukannya suka-suka kan, nak buat. Ya, bukannya kita tak paksa. Nak salin ke, tak salin ke, nak dengar ke, tak dengar ke, nak suka ke, tak suka ke. We have nothing to do with that. Pak kata jauh. Nak buat macam mana? Kan? Lain kalau saya kata yang 20 orang tu, nanti, itulah sekian contoh kan. Walaupun mereka tidak meminta, tapi kekangan, saya tahu kekangan. Tapi alhamdulillah ada tim tu. Salin balik, dengar balik. Dengar balik satu kan. Naik balik. Ada tim tu jemaah sekalian. Ada yang volunteer macam gitu. Saya cakap alhamdulillah lah. Apa pun
memang kita ianya bukan sia-sia. Cara benda tu tak nak sia-sia apa, bila Allah datang ada orang yang serius lah. Ada orang yang serius. Zahir dan ghaib yang serius tau. Sebab tu kita tak perlukan kepada kuantiti, kita perlukan pada kualiti. Kualiti ni yang serius. Yang kita tak tahu dia ni rupanya serius. Diam-diam begitu je serius. Kita tak tahu bahawa Allah hantar orang macam ni. Allah hantar golongan-golongan macam ni. Yang mungkin kita nampak dari awal macam serius. Tapi bila ada, ialah perjalanan hidup kita ni berombak. Turun naik. Berliku-liku kan. Wan Nur Hanisa Wan Najib. Tu ada tu. Ya Ustaz boleh ambil DP saya. Ya ni dah tengah-tengah cakap ni nanti. Nanti WhatsApp saya. Atau PM saya. Saya nak minta nanti Nur Hanisa copy link tu semua sebab bubul kat YouTube untuk page channel YouTube saya. Situ pun ada orang boleh channel kan. Nanti berhubung dengan saya. Just copy masuk balik. Copy masuk balik di YouTube Ustaz Farid Abu Aulia. So tujuannya benda tu supaya tak hilang lah. Kan, tak hilang. Tapi Alhamdulillah ya. Di page itu patutnya hilang lah sekalian. Dia nak delete. Dia nak delete account tu. Yalah, bila orang tak dapat pergi nak geram lah dia kan. Itulah dia. Tapi itulah. Apabila Allah SWT, kita tak lihat. Ada satu tu, perbualan hidup ni, dia macam ni. Saya yang banyak kena buat semua tu. Saya yang banyak kena buat semua tu. Lalu saya pun kata, dia bukan saya yang banyak kena buat semua tu. Allah perjalankan kita untuk buat semua tu. Bila macam itu ni mas sekalian, dia jadi lain perbincangan. Saya biarkan delete ke? Saya dah explain tadi, tak delete. Dia tak boleh nak delete. Semua dia tak boleh, dia attention dia nak delete. Sebab tu orang kata apa, dia kata kalau ikut kata follower kan, bersepai hilang macam itulah. Tapi kita tak, ini membuktikan kita bukan cek follower lah. Biarlah. Yang dah pergi tu, kita kata arwah baik orangnya. Tu je. Mana-mana yang pergi tu, saya katakan arwah baik orangnya. Tu je lah. Macam mana? Tapi tak boleh nak delete. Tak boleh nak delete. Tak boleh nak delete. Dan Alhamdulillah ada pula yang serius. Copy paste link. Dan yang serius, saya ucapkan tahniah lah. Anda ada inisiatif kan untuk salin nota satu yang detail, dengar balik. Kalau kuliah tu 2 jam, dengar balik 2 jam, catat satu-satu, every single word, catat satu-satu, nak dijadikan apa, dibukukan. Alhamdulillah lah, bagus. Bagus. Dan apa yang baik ni kita sokong. Buat saya memang kita akan orang kata apa, perjalanan kita ni tak terhenti di sini jemaah sekalian. Perjalanan kita ini selagi hayat di kandung badan nak mampu kita membincangkan kehidupan. Cuma kita tak nak very too technical. Ada orang suka pada perbincangan teknikal, nampak detail, cerita satu step by step, nampak. Tapi perkara yang point yang kita nak sampaikan di sini, apa kesan dia? Itu sebenarnya. Dan saya yakin kesan kalau dalam perjalanan perjalanan ni, kesan dia, yang pertama sekali kita nampak wujudnya daripada pengajian ini, golongan-golongan ataupun individu ataupun sesiapa yang Allah pilih untuk punya satu perkara yang dia panggil hati dia diberi kekuatannya mas sekalian. Ini luar biasa ni. Kekuatan untuk hadapi isu-isu kehidupan. Ada orang dia tak hadapi isu kehidupan, dia galik ke lain, dia alihkan. Dia tak nak hadapi kehidupan. Terutama kehidupan contoh ya. Kita hadapi kehidupan susah. Kan? Susah ni orang cepat dia nak cari apa amalan-amalan tertentu yang boleh keluar. Apa amalan-amalan. Amalan ni satu bab. Tapi nak faham susah tu orang tak nak. Orang tak nak faham susah tu apa. Senang tu apa. Kita tak kupas, kita tak kaji. Yang kita kaji, banyak yang detail yang lain, benda-benda teknikal lain kita kaji. Tapi kajian tentang kehidupan kita jarang nak ambil tahu. Sebab kita anggap kehidupan ni, yes,
Macam gitulah katanya. Sebenarnya kajian pada kehidupan inilah yang kalau siapa bawa ulang kaji balik link-link, banyak je mas sekalian bagaimana perbincangan tentang perasaan. Contohnya sekarang ni, apabila isu-isu yang timbul mutakhir ini, sebagai contoh bagaimana kita nak menterjemahkan sikap ataupun bahasa mudah solidariti kita tentang isu yang berlaku di Palestin, ataupun apa-apa isu yang lain yang menyentuh pada aspek agama kita. Ada golongan yang akan berjalan dengan perasaan, ada golongan yang akan berjalan dengan kebenaran. Baik, hal ini yang kita kadang-kadang tak boleh bezakan mana perasaan, mana kebenaran. Walhal dia ada dua jalur. Malah dalam kajian kehidupan kita, di situlah kita akan nampak daripada perasaan, rupanya ianya bersandarkan kepada keadaan. Ada orang yang ikut keadaan sekarang. Keadaan sedang rancak, dia pun bersolidariti lah. Walhal dia bukannya datang dari kebenaran atau kesedaran. Kebenaran datang daripada kesedaran. Perasaan datang pada keadaan yang, ya, ia boleh memberi juga kesedaran. Tetapi dia hanya terikut dengan trend atau keadaan. Ataupun dipanggil bermusim. Kan? Itu perasaan. Lepas tu dengan perasaan marah dia, dengan emosi yang tak menentu kadang-kadang. Sebagai contoh isu-isu yang dibangkitkan, isu poligami contoh. Keluarlah tadi, tetaplah hormat, kalau selagi mana dia tidak cukup dengan yang satu, bermaksud dia tidak perlu dihormati. Dia ni cakap, tapi tak apalah, dia syok sendiri cakap. Tapi golongan ni ramai ada juga. Golongan-golongan yang dipanggil terpaling setia lah ni. Terpaling setia. Ada golongan ini yang berdepan dengan isu dengan perasaan dan keadaan. Dia tengok keadaan itu, maka dia membawa kepada perasaan lalu dia protes, dia tunjuk perasaan. Dia akan tunjuk perasaan. Perasaan akan terkesan dengan keadaan dan kebenaran. Dua perkara ini yang sangat mendukung perbahasan perasaan. Perasaan ini apa? Perasaan cerita tentang diri. Cerita tentang keadaan aku macam mana. Kalau kena kat aku macam mana. Ada keadaan. Dan sama juga dengan isu yang berlaku sebagai contoh isu saudara kita di Palestin, di Gaza sekarang. Adanya hanya berbicara dengan perasaan. Tapi tindakan, ya, dia dah buat untuk menyatakan solidariti. Tapi dalam sudut kebenaran, setiap kemungkaran yang berlaku, dia mesti didasari dengan ilmu dan amal. Kita mesti berhadapan dengan apa isu yang berlaku, sebagai contoh Palestin. Pertama dengan ilmu. Yakni kita, bila kena isu ni, kita mencari ilmu. Cari ilmu apa? Kita memantapkan isunya akidah, bagi contoh. Datang semangat nak belajar tauhid balik. Sebab keruntuhan yang berlaku di akhir zaman ni adalah apabila jiwa kita rapuh ni mas sekalian. Ini Nabi dah kata, sayati zaman, akan datang satu zaman, umat-umat, bangsa-bangsa akan mengerumi kalian seperti makanan. Ini sedang berlaku sekarang. Kita tak tuduh orang tu tidak beriman atau iman dia lemah ke rapuh. Tapi kita akan lalui satu situasi yang akan jadi begini. Jadi bila kita datang semua geram kita tu, memang datang kita punya situasi itu, maka kita berubah hidup kita. Solidariti kita adalah kita sebenarnya je mas sekalian. Isu contoh, isu boykot ni kan. Memang sepatutnya boykot ni kita patut fikirkan, memang start kena boykot apa? Boykot orang yang menentang Allah. Kan? Israel kan menentang Allah kan? Anda ingat menentang Allah ni Israel ke? Orang yang niaga tak solat, niaga tak tutup aurat, cakap mulut, cakap laser, cakap besar, tunjukkan lifestyle yang konon-konon macam-macam lah kan. Tak ikut syariat Allah. Bayangkan sebenarnya dunia ni kita kena lihat siapa punya. Alang-alang kita nak naikkan semangat, kita tengok dari sudut iman. Iman kata ni macam mana kita nak tangani? Menentang Allah. Ini memang berlaku di masa sekalian. Dan pada yang sama kita kena imbangi dia dengan ilmu dan amal.
Kalau kita dengan perasaan tanpa ada amalan, contoh amalan juga kita mendoakan. Sambil kita, di saat kita tengok kehancuran demi kehancuran berlaku, sedang bermaharajalela, maka kita kena angkat tangan, amal. Ini kata munajat umat ni. Yang mana mungkin di setengah tu nampak remeh, nampak simple. Tapi inilah usaha ikhtiar yang kita kena letakkan nombor satu balik. Senjata yang perlu kita asah balik, jemaah sekalian. Senjata yang perlu kita angkat balik. Kerana doa ini punya martabat yang tersendiri. Nampak tidak? Sebagai contoh boykot. Boykot ni, contoh isteri yang nusyus. Asing tempat tidur. Memang dah berlaku dah. Islam dah ajar dah benda ni. Dia bukannya nampak. Bukan nampak dengan keadaan, dengan ilmu, kan? Malah orang yang tidak memberikan satu respon yang bagus kepada Islam, yakni Allah terutama. Ini yang sepatutnya kita berikan penekanan. Sebagai contoh, kadang-kadang kita tergelak-gelak tengok contoh, kan? Konten-konten memperlekehkan kejantanan lelaki, kepimpinan lelaki, kita gelak-gelakkan je. Walau itu patut kena boikot tu. Berani dia mempermainkan institusi yang Allah telah lantik sebagai qawwamuna 'ala nisa. Dia gelak-gelakkan je. Jadi mana kata, kita ni kadang-kadang mainkan ikut perasaan sajalah. Ikut perasaan, ikut keadaan. Tapi dari segi fahaman kita kepada Islam tu sendiri, kepada sunatullah, kepada segala suruhan Allah, kita mungkin tak ambil cakna sangat. Kita tak ambil berat. Kan? Kemudian amal kita, dia macam gitulah. Tengok, yelah marah-marah juga kan, tapi macam gitu juga. Majib macam gitu juga, sebagai contoh. Cuma kita tak adalah kita nak down kan. Kita tak ada nak down kan. Kurang melalui keadaan ini, dia timbul kesedaran. Okey, betul lah. Kita dah betul lah, sedarlah bahawasanya jemaah sekalian, kita sedang digatah sekarang ni. Kita sedang dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Dikerumuni walaupun kita nampak Gaza itu tempat yang kecil. Sekarang ini sebesar Shah Alam lebih kurang. Musuh tak kerumun kita seluruh dunia. Tapi kita boleh nampak isu yang berlaku di Gaza mencerminkan keadaan umat Islam seluruh dunia. Automatik mencerminkan satu situasi yang sangat genting. Waktu begini je mas sekalian, masih lagi isu itu, pengeboman masih berlaku, kematian masih berlaku. Jadi perkara ini tidak boleh dipandang mudah. Dan ini kalau kita nak kaji sejarah pun boleh lah. Kita buka lah sejarah balik, buka teknikal cerita gitu-gini, boleh lah. Cuma ini masanya untuk kita wake up call. Wake up call untuk sedar kita ni di ambang mana. Kita ni di zaman yang mana ni. Wake up call inilah yang perlu kita gerakkan balik dengan iman dan amal. Ini bergerak dengan kebenaran. Perasaan yang timbul, kemarahan yang ada, itu mestilah dibangunkan dengan iman, yang ini berazam untuk kembali menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam diri kita. Kemudian amal apa yang paling utama untuk mencerminkan iman tadi, itu solat ala waqtiha. Kita akan bergegas untuk kembali menyahut seruan Allah tepat pada waktunya. Kita nak kembali sebab di sana juga mesej yang besar disampaikan kepada semua umat Islam di dunia tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Bagaimana Masjidil Aqsa ini sebagai satu tanda ataupun sebagai satu mercu kepada permulaan solat kiblat. Jadi kita kena lihat strategi yang lebih jelas. Memang kita kalau boleh nak hantar balik semua tentera, semua kapasiti yang ada, tapi kita sedang berada di zaman yang kita ibarat terikat segala sendi kita. Tak boleh nak bergerak sekarang ni. Kerana apa? Kerana kita kena hancurkan kembali
segala belenggu yang membelenggu kita. Itulah al-wahan, cinta dunia. Jadi masa kita ni, kita kena kembali meletakkan balik kepada yang utama. Letak balik. Dan pada masa sama di situlah kita berharap bahawasanya segala ikhtiar yang kita lakukan selepas ini, kita berharap Allah mendengar. Allah melihat bahawa ini satu solidariti yang kita nak tunjukkan dengan kefahaman. Bahawasanya dengan satu protes kebaikan. Ni kadang-kadang kita nak protes ni, alang-alang protes, biar protes jadi baik. Kita protes betul-betul, biar kembali umat Islam bangkit. Bangkit yang di Gaza dah tentu dah habuan sedang menanti mereka di sana. Habuan syurga yang mana Allah jamin mereka dengan kematian sebagai syuhada mempertahankan tanah air. Dan kita ambil semangat. Ini masa, kalau siapa yang nak ambil semangat, masa inilah untuk kita ambil semangat para syuhada ini. Untuk kita bangkit, kita fight balik untuk diri kita menjadi yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah bagi jaminan kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah jadikan di kalangan manusia. Ini yang kita kena bangkit. Serukan balik. Seruan arah kebaikan kepada keluarga. Yang ini sepatut. Memang kita nak membincangkan keadaan saudara kita di sana. Memang. Tapi perasaan itu hanya dengan perasaan. Keadaan, kebenaran. Keadaan, kebenaran. Cerita keadaan yang berlaku. Bam, cerita. Cerita keadaan dengan kebenaran. Apa yang hilang, apa yang hancur. By right, apa kita buat persiapan? Sebenarnya ini masa untuk kita. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Allah sedang mengatur perancangannya. Perancangan untuk kembali bangkit. Kebangkitan bakal berlaku bila-bila masa. Jadi kita saja persiapkan diri untuk bersama kebangkitan itu. Maka dengan iman, ia memantapkan kembali kefahaman tentang akidah. Tentang tauhid. Kita nak melihat kembali pandangan berteraskan kepada kebenaran. Ini sebenarnya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Mudah-mudahan usaha kecil kita setiap malam duduk kerah kat depan handphone ni. Duduk kita ni. Ada salah satu usaha ikhtiar kita untuk mengharapkan sebuah kejayaan yang besar, kebangkitan. Ya, jangan tengok saya yang menyampaikan. Tengoklah majlis ini yang Allah telah adakan. Jangan kalau ikut saya memang nanti jadi arwah baik orangnya. Ramai. Tak payahlah. Tapi kita tengok apa maksud di sebalik majlis ini. Apa hala tuju ke mana kita nak bawa kepada perbincangan apa, mas sekalian. Nak mantapkan apa sebenarnya. Sebab kalau kita lihat perjalanan perbincangan kehidupan adalah untuk memantapkan kembali amalan. Kalau kita beramal tapi hidup uhara, tak jadi apa, mas sekalian. Dan wallahi setengah orang itu dia hanya mengalihkan perbahasan kehidupan dia kepada amalan. Dia nak tutup lah. Amalan ni menutup. Ya, boleh menutup tapi di dalamnya tidak dibersihkan. Lama-lama rosak amalan ni kerana menutup nanah-nanah yang ada. Menutup segala busuk hati yang ada. Menutup segala kerosakan, keburukan yang ada. Jadi kita kena bersihkan supaya kita sama sharing naik. Kehidupan dan amalan itu digabungkan, dimantapkan, maka adalah suara-suara yang bernas yang akan kedengaran nanti bila kita memberikan sebagai contoh, memberikan satu pandangan kepada ini kepada keluarga, kepada anak dia. Suara tu jadi bernas. Anak tu dengar kata, dengar ini yang kita nak, mas sekalian. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah, mari kita terus dengan munajat umat. Mudah-mudahan Allah terima munajat kita ini. InsyaAllah. Sebelum kita bermunajat dengan Al-Fatihah. Pengajian kita munajat ini dua-dua. Satu golongan, berhaluan kiri, berhaluan kanan.
yang berhaluan kiri beria-ria tidak mahu Al-Fatihah dibacakan. Dah ditemui dah golongan itu kan. Satu golongan berhaluan kanan yang nak majlis ini diteruskan. Ini semua ceritanya gaib ni. Syaitan, jin kan, yang kena sihir, yang ini jin bercakap, jalur yang gaib yang baik, wali-wali Allah pun ada bagi sini melalui kelebihan. Ada jemaah kita yang Allah berikan kelebihan, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi benda ni bertembung. Jadi satu sudut jalur yang baik memberi satu desakan untuk pertahankan. Beliau sini kata, Ustaz, yang mana dia pandang, dia suruh, dia marah Ustaz kalau tak ikut. Ni satu side kita dengar marah ikut kan. Ni satu side pula marah tak ikut. Dia tengok. Dia tengok kan. Habis mazhab baru pergi. Masya Allah saya kata. Mudah-mudahan lah jemaah sekalian. Mudah-mudahan. Baik. Jadi mudah kita berada di jalur yang Allah takdirkan baik itulah. Nak mempertahankan. InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا negara Malaysia ya Allah jauhkan pada bala bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan ya Allah. Itu juga dengan negara Palestin ya Allah, bebaskanlah negara Palestin bercakap mahan Zionis, bebaskanlah para mujahidin, bebaskanlah Allah, memberi pertolongan mereka semua ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajah ya Rabb, khususan pada semua jemaahnya ada pada malam ni ya Allah, kabulkan segala hajat kami dunia akhirat ya Allah, kabulkan segala hajat kami, urusan kami ya Allah, doa pemudahkanlah ya ya Arhamar Rahimin. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajah ya Rabb, ya Arhamar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أمر الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. الحمد لله. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. Alhamdulillah, jemaahnya muliakan Allah SWT. Syukur pada Allah. Selesai sudah munajat umat kita dengan bacaan suratul Fatihah. 14 riwayat, 7 qiraat. Syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi asbab untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah dalam
fi kulli hal, dalam bagi setiap keadaan. Yang penting istiqamah. Pada istiqamah itulah akan menzahirkan keyakinan. Kita nak berusaha dengan Allah, kita kena yakin. Nak zahirkan keyakinan, kena ada kesinambungan. Istiqamah. Summastaqim. Wallahu alam, itu saja. InsyaAllah kita jumpa pada siang akan datang. Besok ada kuliah subuh di Masjid Jami'ul Ihsani Sijangkang. Jadi siapa dari Sijangkang mau kita. InsyaAllah. Wallahu alam. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggul dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Lazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.